Hai, selamat datang ke Beat Space Pustaka Channel. Saya Elvin, host anda hari ini. Dan saya Jeneja Baja. Hari ini anda kembali bersama kami dalam satu lagi program menarik yang dibawakan oleh Beat Space Channel dari Pustaka Miring. Ya, hari ini Beat Space akan mempersembahkan secara virtual Orang Ulu Solo Warrior Dance ataupun di dalam bahasa Kenyah, Kanjet Pepatai. Dan hari ini kami telah membawakan dua fasilitator yang mengikuti program kita. Siapakah mereka, Elvin? Ya, hari ini kita menjemput dua orang fasilitator kita yang tidak asing lagi dalam pengenalan serta pembelajaran tarian asal Orang Ulu. Mereka adalah Aaron Allen Robert dan Gary Sudam Raymond yang sangat mahir dalam permainan sapek tradisional dan moden. Jadi mereka akan mengajar kita secara virtual hari ini? Tepat sekali, Jen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana, jangan lepaskan peluang ini dan bersama kami sehingga hujung rancangan. Ya. Jom Jen, kelas dah nak bermula. Jom. Halo, selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya, Aaron Allen Robert. Saya berbangsa Kenyah dari Longmo, Kedai Telongusan Baram. Hari ini saya akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan Orang Ulu Warrior Dance Solo. Ataupun lebih dikenali dalam bahasa kita di Sarawak, terutamanya Kenyah, kita kenali sebagai Kanjet Pepatai. Kanjet Pepatai ini adalah tarian yang menunjukkan reaksi ataupun menunjukkan macam mana gaya orang dahulu ketika era masyarakat di pedalaman Sarawak ini, Baram, mereka lebih kepada berperang potong kepala. So itu yang dimaksudkan dengan Kanjet Pepatai. So ini adalah Kanjet Pepatai ini adalah tarian di mana menunjukkan bagaimana seseorang individu itu sendiri defend diri dia daripada serangan. Bagaimana dia untuk berlawan seperti bokongfu begitu. Sama juga itulah Kanjet Pepatai. Ya, Kanjet Pepatai ini kita akan suatu ketika dahululah menurut cerita-cerita orang tua-tua, Kanjet Pepatai ini akan dilakukan oleh seseorang individu yang pergi berperang sebelum dan selepas. Hal ini demikian kerana untuk mereka pergi berperang, mereka perlu memberi semangat untuk individu yang mereka tinggalkan, seperti anak-anak, keluarga-keluarga, terutamanya anak-anak dan perempuan lah yang ditinggalkan di rumah. So mereka akan buat tarian ini untuk menunjukkan kegagahan mereka kepada individu yang mereka tinggalkan, individu yang mereka sayangi, supaya individu yang mereka tinggalkan itu di rumah panjang itu berasa yakin bahawa yang pergi berperang ini akan kembali pulang ke rumah panjang. So itu mereka akan lakukan tarian ini sebelum mereka pergi perang. Dan apabila mereka pulang perang pula, mereka akan lakukan tarian ini juga, Kanjet Pepatai ini. Kenapa? Sebab mereka mau beritahu kepada anak-anak muda yang ada di kampung yang tidak ikut perang bahawa mereka mampu untuk melakukan peperangan. Mereka adalah individu yang gagah. So itu mereka akan lakukan tarian ini untuk menunjukkan, untuk memberitahu masyarakat yang tidak terlibat dengan perang dengan mereka bahawa mereka adalah individu yang gagah. So itulah tujuan, itulah maksud daripada tarian perang ini. So Kanjet Pepatai ini sebenarnya dia bukan setakat Kanjet Pepatai, dia terbahagi kepada beberapa jenis yang lain. Kanjet ini saja dia terbahagi kepada Kanjet Pepatai, Kanjet Lasan, Kanjet Ajai, Kanjet Putung, ya. Di mana kalau kita sebut berkenaan dengan Kanjet Ajai, ini akan dilakukan secara berkumpulan. Di mana ini adalah kumpulan-kumpulan yang pergi berperang. So mereka akan lakukan Kanjet Ajai. So ini warrior dance yang dilakukan secara berkumpulan, secara ramai-ramai. Dan ini lebih kalau kita tengok, kita akan rasa gerun kerana mereka akan lakukan all out semua tenaga mereka untuk tarian ini. Jarang sekali kita dapat lihat, tapi sangat popular di kawasan Belaga, tidak popular di kawasan Baram. Ada beberapa grup yang buat tarian ini di kawasan Baram, tetapi tidak sangat di kawasan Baram, masyarakat kampung di Baram tidak berapa buat tarian Ajai. Yang lebih menonjolkan tarian ini masyarakat Kenyah dan Kayan di kawasan Belaga, ya. Okey. Now kita pergi kepada satu lagi jenis tarian, iaitu Kanjet Lasan.
Apabila orang sebut mengenai kanjat lasan, ada satu yang kita sering silap di situ. Di mana kalau kita sebut nama kanjat lasan adalah di mana seseorang individu yang menari itu harus menari dengan tangan saja, tidak memerlukan segala equipment, segala peralatan seperti parang dan juga shield. Kita tidak menggunakan itu untuk kanjat lasan. So kanjat lasan ini adalah kanjat yang free hand. Kita menggunakan tangan dan pergerakan badan saja, tidak menggunakan equipment untuk peperangan. Apabila kita sebut mengenai kanjat pepatai pula, baru kita menggunakan equipment seperti sumpit, parang dan juga shield. Ya, itu adalah pengertian daripada kanjat-kanjat ini. Okey, kemudian untuk era kita pada zaman ini, era moden ini, kanjat kita tidak digunakan untuk menunjukkan semangat kegagahan, tetapi kita gunakan untuk menunjukkan kelemah lembutan seseorang itu. So itu kanjat sekarang ini kita akan lihat apabila ada acara, kita akan mempersembahkan tarian orang ulu, kanjat seperti Datun Julut dan sebagainya itu adalah untuk menunjukkan kelemah lembutan dan untuk menunjuk keramahan kita terhadap tetamu, terhadap orang lain. Itulah yang digunakan untuk sekarang lah kanjat itu. Berbeza dengan suatu ketika dahulu. So itu adalah revolusi yang berlaku terhadap kanjat inilah, ya. Okey, sekarang kita berpindah daripada pengenalan kepada apa itu kanjat pepatai, kita pergi kepada pakaian ataupun alat-alatan yang kita perlukan apabila kita mau menari kanjat pepatai. Ya, terlebih dahulu kita pergi daripada alat yang kita guna daripada atas dan kita akan turun ke bawah. Daripada atas kita ada ini. Kalau dalam bahasa Kenyah kita kenali alat ini, nama dia adalah beluko. Beluko tebun mika abun nure hujan. Ya. Ini adalah alat utama untuk kita pergi menari. Kenapa? Ini seumpama helmet, ya, seumpama helmet kepada kita apabila kita mau menari ataupun mau berperang. So itu kita gunakan ini. Kalau dulu di dalam sini dia akan diperbuat daripada rotan yang tebal dalam sini. So sekarang kita banyak inovasi untuk memudahkan kerja penghasilan. So kita akan menggunakan tali-tali lain lah yang boleh, yang keras lah, ya. So kalau dulu dia tidak berhiasan seperti ini, tidak terlalu banyak hiasan. Dia hanya ada di bahagian tepi dan atas ini tidak terlalu banyak seperti ini. Ini adalah inovasi kita pada sekarang lah, masyarakat zaman sekarang. Dan ada perkara paling penting kalau kita mau pakai benda ini, beluko ini adalah dia punya bulu. Ya, ini kalau kita dalam bahasa Kenyah kita panggil sebagai apa nama itu? Kirip beluko, ataupun ada yang panggil sebagai bulu beluko. Di mana bulu beluko ini, terga, kita panggil yang panjang ini terga tebun mikabun. Terga tebun ini kita tidak boleh gunakan terlalu banyak. Kita ikut, kalau dulu masyarakat Kenyah dia ada kasta, dia ada darjat, dia punya kelas-kelas tertentu untuk setiap masyarakat. So bulu ini kita tidak gunakan sembarang, kita tidak boleh letak sesuka hati, ikut suka, nak berapa banyak. Tidak, kita ada bilangan khas. Ada sebahagian orang, sebahagian masyarakat kita, mereka akan gunakan dua ataupun satu sahaja. Minimum dua lah, biasanya mereka akan pakai dua. Tetapi untuk masyarakat yang berdarjat ataupun berkasta atasan, mereka akan gunakan lebih daripada dua, lebih daripada tiga lah, sepertinya 4, 6 ataupun 12. Begitu juga dengan bulu yang kecil di bawah ini. Kita tidak gunakan dia sembarang, kita tidak letak ikut bilangan sembarang, melainkan kita menggunakan bilangan 6, 8 ataupun 12 begitu. Kita ada bilangan khas untuk semua bulu ini. Kita tidak main cucuk-cucuk letak sembarang. Kita ada bilangan khas. Kalau kita ikut cara yang lama untuk menggunakan beluko inilah. So apabila kita menggunakan beluko, kita ada satu adat yang dikenali dulu, iaitu adat pusau.
setiap orang akan menggunakan bluko ini. So orang akan tengok kasta seseorang individu itu menggunakan bulu bluko yang ada. Ini bulu ini, orang akan tahu oh dia adalah kasta atasan, dia adalah kasta bawahan. Begitu, ya. Okey, kita bergerak. Kita ada ini. Ini nama dia, yang satu ini. Ya. Yang macam kulit harimau tetapi bukan kulit harimau. Okey, ini nama dia Besunong. Okey. Nama ini Besunong. Besunong ini dia ada kirip dia juga di belakang. Ya, seperti ini. Dia ada kirip, kita menggunakan bulu kenyalang. Ada orang sekarang dia tidak menggunakan bulu asli kerana dia di bawah kawalan, so kita akan gunakan kertas dan sebagainya untuk buat bulu inilah, perhiasan ini. Ini adalah pakaian wajib. Ini baju ataupun baju perang untuk orang dahulu. So itu apabila orang menari, so menari itu adalah reaksi peperangan. So itu mereka akan menggunakan ini. Nama dia besunong, ya. Biasanya besunong ini akan orang buat menggunakan kulit kambing, rusa dan sebagainya. Kita tidak menggunakan kulit harimau. Ini kulit harimau bukan. Ini adalah kain. Ya. Alright, kita berpindah kepada kostum kita yang seterusnya. Kita ada kostum yang seterusnya yang kita kenali sebagai sapai ta'a, ataupun dulu mereka menggunakan kulit kayu. Sekarang kita menggunakan kain. Ya. Kita menggunakan kain menambahkan perhiasan manik. Perhiasan manik untuk menunjukkan ukiran-ukiran. Dalam ukiran yang ada pada baju ini pula ada makna tertentu. Tidak ada ukiran yang digunakan ukiran sembarangan ataupun ukiran yang tidak bermakna. Setiap ukiran akan mempunyai makna tersendiri untuk menunjukkan status individu itu. Kalau suatu ketika dahulu kita akan tengok ada pakaian seperti ini di mana individu menggunakan, ada yang menggunakan ukiran biasa seperti ini, ada yang menggunakan ukiran yang bercorak harimau ataupun haiwan ganas. Maksudnya itu adalah menunjukkan kasta mereka adalah kasta atasan. Itu adalah kegunaan, ya, kegunaan setiap ini untuk menunjukkan mereka. Oleh kerana itu orang Ulu ini terkenal dengan menggunakan pakaian yang melambangkan kasta ataupun status dia sendiri, ya. Dulu ini menggunakan kulit kayu, kita panggil sebagai talun, ya. Sapai talun kita panggil kalau Kenyah. Kita menggunakan nama sapai talun. Tapi disebabkan ada revolusi di mana kalau sapai talun itu dia cepat koyak sebab dia kulit kayu apabila basah. Seorang mengevolusikan dia kepada kain, menggunakan kain. So kita boleh recycle nak guna berapa kali dan kita boleh cuci, ya. Alright. Sekarang kita berpindah kepada yang di bawah, bahagian paling bawah, iaitu tabit. Ini nama dia tabit. Tabit apa yang tumit pangeran. Ya. Tabit ini adalah akan digunakan oleh individu yang pergi berperang, yang menarikan kanjat pepatai di bahagian belakang. Dia di bahagian belakang iaitu cover bahagian punggung lah, ya. Saya akan tunjukkan sedikit bagaimana nak gunakan, ya. Dia akan digunakan di bahagian belakang seperti ini. Ya, dia akan akan cover atau akan tutup di bahagian punggung. Dan seperti yang kita semua lihat, dia mempunyai ukiran. Dan ukiran yang terbentuk, yang terukir pada tabit ini tidak ukiran sembarangan juga. Dia ada maksud tersendiri. Seperti ini dia ada muka manusia, ya. Kita meletakkan muka manusia di sini, ya. Ini menunjukkan kasta seseorang juga. Tidak semua orang akan menggunakan ukiran muka manusia ini pada tabit. Ada yang menggunakan ukiran macam itu saja, tiada bentuk muka, tiada bentuk haiwan. Ada orang menggunakan bentuk haiwan seperti harimau ataupun naga lah. Itu menunjukkan kasta mereka adalah atasan, ya. Ini adalah kegunaan tabit. Seperti yang kita tahu bahawa pada ketika ini kebanyakan kita masyarakat orang Ulu apabila mau menari mereka akan cari tabit yang menggunakan manik seperti ini. Kalau dulu dia diperbuat daripada rotan. Kenapa orang menggunakan rotan? Dahulu rotan mudah untuk mereka hias rotan itu. Kerana rotan apabila mereka mau menghias tabit ini dahulu, tiada manik, mereka akan rendam rotan sebagai rotan itu pada mana-mana cecair yang berwarna hitam.
So rotan itu akan berwarna hitam dan mereka mampu hias bentuk sebagainya menggunakan hitam dan coklat warna rotan yang asli. So itu mereka menggunakan rotan untuk buat ini dahulu. Tapi sekarang kita mempunyai manik dan kita mampu untuk beli manik. So kebanyakan masyarakat kita menggunakan tabit seperti ini yang diperbuat daripada manik seperti inilah, ya. Okey. Kita selesai bahagian itu dan ini adalah bahagian yang terakhir. Kita kenali sebagai, kalau orang Ulu kita kenali sebagai abad, ya, abad. Ada juga yang panggil sirat, ada juga yang panggil cawan, ya. Kalau kita ikut tradisi suatu ketika dahulu, suatu masyarakat dia akan meletakkan tabit dia dan berukiran di bahagian yang terlondeh seperti ini. Dan ini juga melambangkan status. So itu kalau kita melihat orang Ulu ini, dia terkenal setiap pakaian-pakaian tradisi dia adalah untuk melambangkan status individu itu sendiri. Dan abad ini dia akan berbentuk seperti ini, ya. Akan ada ukiran manusia duduk seperti ini dan ada yang hanya ukiran biasa, just ukiran gulung-gulung, kita kenali sebagai ukiran gulung-gulung. Dan ada yang letakkan bentuk harimau ataupun naga, ya. Dan ini adalah hasil inovasi masyarakat kita membuat abad menggunakan seluar. Dia berbentuk seluar supaya senang pakai. Kalau abad yang asli orang gunakan suatu ketika dahulu pada era zaman mereka berperang potong kepala, dia bukan berbentuk seperti ini. Dia adalah berbentuk kain panjang, saiz ini panjang dan ianya akan digulung-gulung-gulung sahaja, tidak main masuk seperti yang ini, ya. Ini adalah hasil inovasi masyarakat kita untuk menggunakan seluar dan hanya tambahkan kain ini untuk menunjukkan bentuk abad itulah, ya. Okey, kita bergerak kepada peralatan utama untuk untuk kanjat ajai, ya. Kanjat pepatai, ya. Okey, ini adalah peralatan penting apabila kita mau kanjat pepatai. Kenapa? Ini kita kenali sebagai perisai. Kalau dalam bahasa Kenyah kita kenali sebagai kelembit. Kelembit enteng anit. So ini adalah untuk kita cover diri sendiri, jaga diri sendiri daripada serangan musuh. Dan ini adalah mini size untuk kelembit. Kelembit dia ada pelbagai jenis size. Saya suka pakai yang size seperti ini kerana kalau saya menari saya suka buat banyak pergerakan. Memudahkan pergerakan saya gunakan yang kecil. So ada yang kalau suatu ketika dahulu dia size dia lebih besar. Mungkin kalau saya letak di depan seperti ini badan saya tidak nampak. Itu adalah kelembit dahulu. Kenapa mereka buat kelembit besar? Untuk mereka jaga diri mereka. Supaya musuh tidak dapat lihat muka bentuk badan mereka untuk serangan. So itu kelembit mereka dahulu besar dan tidak berukiran seperti ini. Kelembit suatu ketika dahulu dia hanya plain, ya, blank sahaja dan dianyamkan rotan di setiap bucu ini. Kenapa dia anyam rotan? Supaya kayu kelembit ini tidak mudah pecah. Apabila musuh membuat serangan seperti menikam lembing dan sebagainya, kelembit ini tidak mudah pecah. Dan apabila lembing itu kena rotan dan ianya seumpama besi lah, ya, kerana tidak dapat mencucuk ke arah bahagian kayu dan tidak melekat. Itu kegunaan mereka letak rotan di bahagian depan ini dulu. Mereka anyam rotan di bahagian depan sini untuk mengelakkan kelembit ini pecah dan untuk mengelakkan lembing yang ditikam pada bahagian pada bahagian kelembit ini melekat pada kelembit dan mereka mampu tarik kelembit ini untuk membuka ruang untuk serangan. So itu kelembit itu diletak rotan dahulu. Dan kelembit ini untuk orang Ulu Kenyah dia akan berbentuk seperti ini. Orang Ulu Kenyah Kayan dia akan menggunakan kelembit dia berbentuk tajam. Kenapa mereka letakkan kelembit berbentuk tajam seperti ini? Dan ada ruang seperti bulat di bahagian tepi ini. Dia ada makna tersendiri. Kenapa? Kalau kelembit ini berbentuk besar, lubang ini akan jadi besar. Lubang ini adalah tempat mereka letak lembing. Apabila mereka berada pada posisi dalam peperangan untuk mempertahankan kumpulan mereka, bahagian yang tajam ini akan dicucuk pada tanah, ya, akan cucuk di tanah.
Dan apabila serangan berlaku, kelembit ini tidak mudah bergerak kerana bahagian tajam ini sudah tercucuk di tanah. Dan bahagian lubang ini pula, kalau kelembit lebih besar, dia akan lebih besar lah. Dia akan menggunakan lembing, dia akan letak lembing itu di bahagian sini. So lembing itu tidak perlu ditahan, hanya perlu ditolak dan tarik saja. Tidak perlu untuk mereka pegang, untuk pergi menikam begitu. So, lembing itu di sini. Ini adalah kegunaan lubang ini. Suatu ketika dahulu, ya, dia ada lubang. Setiap kelembit orang ulu kita akan lihat dia ada lubang di bahagian tepi, bucu tepi ini dan juga di bawah. Itu adalah untuk mereka letak lembing mereka, ya. Supaya kenapa? Kalau mereka letak lembing mereka pegang begini, badan mereka akan terkeluar dan musuh akan mempunyai peluang besar untuk menyerang. Ya, mereka akan ada risiko yang besar untuk terkena serangan. So itu mereka berbuat bentuk seperti ini. Dan tajam yang di bahagian tepi bawah ini dan atas adalah untuk memastikan kelembit itu kukuh dicucukkan di tanah supaya tidak mudah bergoyang. Ya, itu adalah kegunaan setiap bentuk-bentuk yang ada pada kelembit. Kelembit ini tidak dihasilkan semata-mata untuk kelihatan cantik bentuk-bentuk dia, tetapi mempunyai makna tersendiri di sebalik kelembit ini. Ya, okey. Kita beralih kepada alat untuk menyerang. Alat untuk menyerang, kita ada satu alat utama untuk menyerang, iaitu ini, parang. Parang ilang, ya. Parang ilang. Kita mempunyai parang ilang. Ini adalah parang untuk kita mempertahankan diri kita, untuk kita menyerang musuh kembali. Ya, apabila suatu ketika dahulu dalam peperangan. So sekarang kita menggunakan ini untuk menari. Kebanyakan orang apabila menari, mereka akan membeli ataupun menggunakan parang yang berukiran seperti ini. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, setiap pakaian, setiap alat kegunaan yang digunakan oleh orang ulu untuk menari adalah untuk melambangkan status dia. So, ukiran di sini adalah untuk melambangkan status dia sendiri. Ya, parang ini akan bersama dengan pisau di sini dan kalau yang dulu punya, apabila mereka berada pada situasi zaman peperangan, mereka tidak menggunakan parang yang saiz seperti ini. Dia lebih panjang dan lebih besar. Ya, ini adalah untuk defense diri mereka sendiri. Ini kalau mereka lawan satu, itu maksud dia mereka akan menggunakan parang. Kalau mereka lawan secara ramai-ramai, berkumpulan, mereka akan banyak menggunakan lembing. Seperti yang saya cakap tadi, kelembit akan dicucukkan di tanah dan lembing akan bersedia. Itu adalah untuk lawan secara ramai-ramai. Apabila satu lawan satu, bermakna ketua lawan ketua, mereka akan menggunakan parang. Parang sahaja. Ya. Parang ini dia akan berbentuk pelbagai dan ada yang ada ukiran. Ya, nah. Parang di bahagian atas akan ada ukiran tersendiri. Itu adalah untuk melambangkan dia punya status lah. Tapi kalau dulu zaman era peperangan, mereka tidak menggunakan ukiran ini pada parang mereka. Ini adalah untuk kita sekarang sahaja, untuk hiasan dan menunjukkan status diri sendiri. Ya, itu kegunaan ukiran yang berada pada bahagian atas ini. Kalau era peperangan dahulu mereka tidak menggunakan ini. Kenapa? Ini akan membuat mereka kalah. Kenapa kalah? Ini akan tersangkut di mana-mana. Ya, so ukiran ini akan tersangkut di mana-mana. Dia mempunyai bucu tersendiri yang menyebabkan sukar untuk mereka bergerak menggunakan parang ini. So itu dulu dia hanya besi yang berbentuk flat, panjang dan lebih besar daripada ini, ya. Okey, sekali lagi bersama dengan kami, saya Gary, Saya Aaron. Aaron. Okey, sebentar sahabat saya Aaron sudah memperkenalkan menjelaskan mengenai tarian, yang digunakan pakai khususnya kepada tarian solo lelaki orang ulu, di mana nanti dia akan persembahkan ataupun menunjukkan step, cara-cara, langkah-langkah asas untuk tarian solo lelaki, dan dengan adanya tarian ini, tarian ini tidak akan hanya dimainkan ataupun menari kosong saja. Tentunya ada tune-tune sape yang akan mengiringinya. Di sini saya akan mengongsikan dengan kita di sini bahwa sape tune yang digunakan adalah ada beberapa sape yang sesuai. Contohnya kalau kita lihat pada tarian
tarian panjang wanita kebanyakannya menggunakan sape sai ulai, okey, ataupun yang dikenali saat ini iaitu sape datun julud. Okey, kalau lelaki saya hanya mengambil beberapa yang biasa digunakan iaitu sape suling apui, okey, dan ada juga menggunakan sape kabun, ada juga menggunakan sape urau, dan ini kadang-kadang melibatkan individu itu tersendiri, okey. Ada individu yang merasakan dia lebih sesuai ataupun lebih selesa menari menggunakan sape tertentu. Jadi di sini tentu ada komunikasi di antara penari dan juga pemain sape tersebut untuk menyampaikan satu persembahan ataupun tarian itu. Dan tentunya sape digunakan pakai untuk mengiringi tarian. Pada saat ini, pada waktu ataupun zaman saat ini yang kita lihat berbanding zaman dahulu, satu ketika dahulu digunakan untuk hal-hal yang lebih khusus, lebih kepada hal-hal ritual, ya. Okey, so tarian ataupun tune yang digunakan pakai untuk mengiringi tarian lelaki ini adalah sape suling apui. Okey, sape suling apui ini ada lebih popular ataupun lebih sesuai digunakan pakai untuk tarian solo lelaki. Okey. Alright, okay. Sekarang kita akan beralih kepada step-step dalam tarian. Saya tidak menggunakan ini terlebih dahulu kerana ini akan complicated kalau saya gunakan ini. Kita akan fokuskan pergerakan kita, pelajaran kita kepada pergerakan kaki dan juga tangan. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi berkenaan dengan pakaian-pakaian yang kita gunakan, kelengkapan-kelengkapan, sekarang saya sudah gunakan. Dan ini adalah bagaimana kita gunakan pakaian-pakaian tersebut, ya, daripada atas sampai ke bawah. Yang ini adalah basic bagi pakaian, kelengkapan, peralatan untuk menari kanjut pepatai lelaki ini, ya. Okey. Terlebih dahulu kita akan belajar kaki. Kenapa kita belajar kaki? Kerana untuk kita menari kanjut pepatai, paling penting adalah kita kena stabil. Kenapa kita kena stabil? Kerana kita defense diri kita sendiri, kita pertahankan diri kita sendiri. Kalau diri sendiri tidak stabil, bagaimana kita mau pertahankan diri kita? Ya. So, yang pertama sekali adalah kaki. Kalau kita menari, dia kena berbentuk apa kita cakap, V, ya, V begini, ya. Dia kena sentiasa begini, tukar dan begini, ya. Dia akan berpusing. Daripada dia berbentuk seperti ini, dia akan pergi begini. Dia akan sentiasa berbentuk V. Kenapa? Kita lihat di sini. Mari. Ya, ini adalah langkah yang pertama. Kita akan menolak kaki kiri kita ke depan. Dan seperti kita lihat, kaki ini harus sengit. Kenapa dia sengit? Untuk menunjukkan badan kita. Apabila kaki kita sudah bersengit seperti ini, badan kita harus dijatuhkan ataupun disengitkan ke sebelah sini pula, sebelah kanan, ya. Dia akan berbentuk seperti ini. See? Dia akan bend, kaki ini begini dan yang ini akan terus begini. Ya, ini adalah apabila kita mau berada pada posisi pusingan. Ya. Kita akan pusing seperti ini. Apabila kita berada dalam posisi pusing. Kalau kita nak pusing ke lawan arah pula, kaki yang sebelah ini pula akan bergerak ke depan, berbentuk seperti ini. Dan dijatuhkan ke sebelah. Ya. Dia akan berpusing seperti ini. Baru kita tolak badan ke sini. Dan apabila kesinambungan dia bersama dengan tangan, apabila kita menolak kaki kiri kita ke depan, maksudnya tangan kanan kita harus ke depan. Nah, begini. Dan apabila kita tarik tangan kaki kiri ke belakang, tangan kanan ini harus begini. Dan mula untuk kita tolak tangan kiri ke depan. Ya. Dia akan berbentuk seperti ini. Dan apabila kita mau pusing, seperti yang saya tunjuk tadi, apabila kaki sudah berbentuk seperti ini, tangan kanan mula untuk menjadi seperti ini. Buka. Pusing. Ya. Dan apabila kita berada pada posisi hendak menghentak kaki, paling utama adalah hentakan kaki kita harus menggunakan
kaki kanan. Yaitu kekuatan kita berada di sebelah kanan. Apabila kita hendak menghentak kaki, kita harus tolak dahulu kaki kiri kita ke depan. Kita tolak kaki kiri kita ke depan. Apabila hendak menghentak, hentakkan kaki kanan kita harus bersama dengan tangan. Dia kena bersama dengan tangan. Kalau kita hendak menghentak, dia akan. Kenapa dia bersama dengan kaki kanan, bersama dengan tangan kanan? Kerana di bahagian tangan kanan kita adalah tangan untuk kita memegang parang. Kenapa kita memegang parang di sana? Itu adalah sumber kekuatan kita. So apabila kita hendak memancung ataupun hendak menikam, kita harus menggunakan kekuatan kaki kanan kita dan juga tangan kanan kita. Ya, kita tengok. Ya. Dia akan bergerak seperti ini. Pusing. Apabila kita pergi begini, maksudnya kita hendak pusing dan melihat musuh di sebelah sini dalam kanjut pepatai. Maksudnya di sebelah kiri ini adalah kita punya shield ya, parang, perisai ya, kelembit. So kita akan berposisi seperti ini dan ini adalah parang. Kita akan buat seperti ini. Dan apabila kita berada pada posisi ini, kita masih belum bersedia kerana diri kita sendiri tidak stabil. Kita tengok kaki ini tidak stabil. Apa kita perlu buat? Kita kena tolak dulu perisai ini ke depan untuk kita mengalih perhatian musuh, untuk kita pusing badan kita berada pada posisi yang stabil. Kita tolak ke depan. Dan secara keseluruhan dia, ini adalah bentuk dia. Kalau kita nak buat dalam bentuk yang laju. So asas dia adalah dia kena berlawanan dengan kaki. Apabila kaki ini ke depan, maksudnya tangan kanan kita ini harus ke depan. Apabila kita memusing, seperti saya pusing kaki saya ke belakang dan kaki kanan saya ke depan, tangan kiri saya pula yang berada di bahagian hadapan yang diangkat. Ya. Saya pusing lagi, kaki kiri ke depan dan tangan kanan pula ke depan. Dia berlawanan dengan kaki. Hanya kaki kanan dan tangan kanan akan bersama apabila berada pada posisi hendak menyerang. Baru dia akan berada pada pergerakan yang sama. Hentakkan. Apabila kita hentak kaki, dia akan berada pada posisi yang sama, pergerakan yang sama. Ya. Begitu bentuk dia. See? Ini adalah salah satu lagi. Apabila kita buat begini, kaki ini adalah perisai kita. Kita hendak merendahkan diri, perisai harus berada pada posisi menegak. Ini adalah posisi kita hendak menyerang. Kita berada pada posisi hendak menyerang, kaki sudah ready untuk melompat dan disediakan begini, baru kita menyerang begitu. Seperti saya bagi tahu, kesinambungan dia apabila hendak menyerang, hendak memancung, kaki kanan dan juga tangan kiri harus bekerjasama, bergerak pada masa yang sama. Dan apabila kita hendak menari sahaja untuk menunjukkan bunga, kita kena tahu bahawa pergerakan kaki kiri dan tangan kanan berlawanan. Kaki dan tangan akan bergerak pada pergerakan yang berlawanan. Ya. Saya ulang sekali lagi. Ya. Kita tengok dia akan berlawanan. Ya. Apabila kita pusing untuk ke ikut arah jam, badan ini harus disengetkan ke sebelah. Apabila hendak sengetkan ke sebelah lagi untuk lawan arah jam, badan ini pula perlu senget, jatuhkan berlawanan dengan pusingan. Alright. Selamat mencuba di rumah masing-masing.
Alvin, sungguh unik culture Kenyah kan? Yes. Alvin, apa perasaan lepas 3 rancang ini? Saya rasa wow. Ya, bukan saja kita dapat main dengan tarian asal, malah kita berpeluang mempelajari tarian bangsa lain. Sungguh bermanfaat kepada kita semua. Ya, saya juga rasa begitu, Alvin. Dan sampai sini sajalah rancangan dan program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, okay? Ya, sekian saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.